This video is brought to you by Genshin Impact. Aku rasa by far this game memang sesuai untuk aku dan korang yang meminati anime. Dan aku sangat-sangatlah suggest korang untuk download game ini versi 3.4. Yalah, kadang-kadang kita pun kesurupan juga menunggu chapter ataupun episod baru keluar kan. So sambil mengisi kekosongan masa tu, kita boleh layan Genshin Impact. Genshin Impact merupakan RPG action game yang membolehkan kita untuk discover sebuah dunia yang luas. Dan Genshin Impact juga mempunyai jalan cerita yang menarik. Dan bagi aku personally, part yang paling best untuk game ini adalah kita boleh main dengan kawan-kawan kita di semua platform sebab Genshin Impact menyediakan cross-platform gameplay. Korang boleh download Genshin Impact sekarang di Android, iOS, PC, PS4 dan PS5. Kalau nak lagi senang, korang just tekan je link yang aku sediakan di ruangan description dan komen kat bawah. Sekarang ni aku tengah main Genshin Impact yang dah version 3.4, The Exquisite Night Chimes, dengan jalan cerita yang updated dan lebih unik. Dan untuk ini juga ada dua watak baru diperkenalkan, which is Al-Haytham dengan Yao Yao. Grafik dengan jalan cerita dia memang best. Yang paling best versi 3.4 ini, kalau korang login sekarang, korang boleh dapat 10 kali free pulse dan 4 star karakter untuk korang pilih. Jom login sekarang, lepas tu kita boleh main sama-sama. Aku dah tak sabar nak main dah ni. Memang layan habis game ni. Korang kena try sendiri untuk faham apa yang aku ceritakan ini. So thank you Genshin Impact for sponsoring this video. Dan kepada korang, segera download Genshin Impact. Get it now. Link aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini, aku akan kongsikan dengan kalian semua chapter analisis 1072 part yang kedua. Kalau dalam video chapter analisis 1072 part yang pertama yang lepas, aku hanya sempat untuk membincangkan tentang keadaan dan kemampuan terkini Kuma yang telah didedahkan kepada kita semua. Maka dalam video pada kali ini, insyaAllah, aku akan membincangkan keseluruhan chapter yang ke-1072 yang belum lagi aku bincangkan dalam video yang lepas, termasuklah tentang Bonnie dan Vegapunk yang sedang memasuki bilik rahsia Kuma, pertarungan antara Zoro dan Awakening Kaku, dan juga tentang klon Miss Buckingham, Stussy, the members of the Rocks Pirates. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya batuk. Perkara pertama yang aku nak bincangkan dengan korang adalah tentang kemampuan baharu buah iblis Jewelry Bonnie yang telah didedahkan kepada kita semua, iaitu teknik Distorted Future yang telah digunakan oleh Bonnie pada muka surat yang kedua. Teknik ini bukan sahaja mampu untuk menukarkan usia Bonnie untuk menjadi seorang wanita dewasa, bahkan Bonnie juga sebenarnya mampu untuk memanipulasi keadaan fizikal macam mana yang diinginkan pada usia yang tertentu. Dalam kes ini, Bonnie telah pun menukarkan dirinya menjadi seorang yang sado untuk memukul Vegapunk dengan batang pipe yang dipegang olehnya itu. Kalau diikutkan, sepatutnya pada usia yang dewasa itu Bonnie mempunyai fizikal yang biasa seperti mana sebelum ini. Namun apabila masa depannya diputar belitkan ataupun future distorted, maka keadaan Bonnie berubah menjadi sangatlah berbeza dengan keadaan yang sepatutnya. Perkara ini sangatlah menarik bagi aku sebenarnya. Bukan apa, sebelum ni Zahir Asna pernah berkongsikan satu teori kepada aku dalam segmen What Up Anime, yang mana dalam video yang bertajuk Jewelry Bonnie adalah Trump Card Oda, Zahir ada berteori yang kemampuan Bonnie ini akan menjadi sangatlah imba sekiranya Bonnie menukarkan usia seseorang yang sangatlah kuat seperti Garp, Sengoku dan Rayleigh pada usia prime mereka. Ialah sekiranya Bonnie beraliansi dengan Luffy dan melakukan hal tersebut kepada Garp, Sengoku dan Rayleigh yang akan bekerja sama dengan Luffy untuk melawan musuh yang sangatlah kuat pada masa akan datang berkemungkinannya, maka menukarkan legenda-legenda ini kepada usia prime mereka akan memberikan satu jaminan yang besar untuk aliansi Bonnie ini. Tapi apa yang lebih menariknya, dalam chapter pada kali ini kita dapat tengok yang Bonnie bahkan mampu untuk memanipulasi keadaan usia seperti mana yang diinginkan. Maknanya kalau Bonnie menggunakan teknik Distorted Future ini kepada Garp, Sengoku dan Rayleigh, maka Bonnie mampu untuk menjadikan mereka yang berada dalam usia prime mereka ini lebih sadar dan kuat. Kalau legenda-legenda ini yang berada dalam usia prime mereka yang asal pun dah sememangnya sangatlah kuat, apatah lagi kalau ditambahkan kekuatan mereka ini, memang luar biasalah mereka nanti kan. Menarik juga kan kalau teori ini benar-benar berlaku. Kemudian kita juga dapat pendedahan tambahan bahawa kuasa buah iblis Bonnie ini tidak memberi kesan yang kekal kepada makhluk hidup. Maknanya kemampuan Bonnie
ini ada time limit dia lah kan. Berbeza dengan kemampuan Shinobu sebelum ini. Kalau Shinobu masa dekat Wano dulu, dia mampu untuk menukarkan usia Momo menjadi dewasa, dan perubahan tersebut akan kekal selama-lamanya. Kita juga didedahkan bahawa Bonnie sebenarnya mampu untuk menggunakan kemampuan memanipulasi usianya ini ke atas objek yang tidak bernyawa seperti mana yang telah dilakukan oleh Bonnie kepada kunci yang terdapat pada pintu bilik yang mempunyai tapak tangan kuma itu. Yalah, sebelum ni kita hanya ditunjukkan Bonnie menggunakan kuasa buah iblisnya untuk memanipulasi usia manusia sahaja kan. Kesan kuasa Bonnie ke atas objek yang tidak bernyawa ini pula kekal selama-lamanya. Maknanya, bila kunci itu dah reput, ia tidak akan kembali kepada keadaan asal sampai bila-bila. Bonnie juga bahkan sangat mengetahui tentang kemampuan sebenar buah iblis yang dimiliki oleh Kuma. Padahal, dalam chapter pada kali ini, kisah tentang perbualan Vegapunk dan Kuma tentang kemampuan sebenar Poponomi itu hanyalah sekadar flashback daripada Vegapunk sahaja. Tapi Bonnie dilihat seolah-olah tahu apakah sebenarnya tenaga yang berada dalam bentuk tapak tangan beruang itu di tengah-tengah bilik tersebut. Walaupun Vegapunk beritahu Bonnie yang itu adalah kesakitan milik Kuma, tapi Bonnie kata yang tenaga tersebut bukanlah kesakitan dan merupakan memori bagi Kuma. Macam mana Bonnie boleh tahu agak-agak korang? Adakah Kuma pernah menggunakan kemampuan tersebut di hadapan Bonnie sebelum ini? Ataupun sebenarnya itu hanya firasat Bonnie sahaja? Ataupun sebenarnya itu memang kesakitan Kuma yang seperti mana yang telah dikatakan oleh Vegapunk? Yelah, kau ingat lagi tak? Dalam chapter yang ke-1067 dulu, Vegapunk pernah pesan kat Bonnie untuk jangan guna lightsaber tu sebab ianya rosak. Tapi Bonnie tak nak dengar. Padahal masa tu Vegapunk jujur kot. Manalah tahu kot kali ni pun sama. Oda sengaja buat kita semua ingatkan apa yang dikatakan oleh Bonnie itu benar, memandangkan Oda telah mendedahkan kepada kita tentang memori pada panel yang sebelumnya. Macam mana menurut kalian guys? Please drop your comment down below. Kemudian kita telah didedahkan dengan pertarungan antara Zoro menentang Awakening Kaku, yang mana untuk part ini aku ada perasaan yang agak berbelah bahagi. Maksud aku merasakan bahawa tindakan Oda ini adalah satu tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh Oda memandangkan Kizaru dan keseluruhan kapal perang yang dimiliki oleh Marine sedang menuju ke Egghead Island. Jadi dengan menghabiskan terus pertarungan antara Awakening Kaku dan Zoro, maka ianya memberi peluang kepada Zoro untuk berhadapan dengan Kizaru nantinya. Yelah, kalau Zoro sibuk berlawan dengan Kaku, maka Straw Hat Pirate akan kehilangan satu punca kuasa yang besar untuk berhadapan dengan serangan yang selayaknya Buster Call itu. Yes, betul, Sanji, Jinbe dan Frankie juga tidak kurang hebatnya. Tapi kita tidak dapat menafikan bahawa kehilangan Zoro merupakan satu kerugian yang besar bagi Straw Hat Pirates, memandangkan Zoro mempunyai kekuatan seorang Yonko Commanders, dan even serangan daripada Zoro mampu untuk melukakan Kaido, the strongest creature in the One Piece world. Jadi aku bersetuju dengan tindakan Oda untuk membiarkan Stussy menidurkan Kaku Awakening itu. Tapi pada masa yang sama juga aku merasakan agak kecewa kerana aku mengharapkan kita semua akan ditunjukkan dengan perlawanan yang lebih menarik. Setidak-tidaknya Zoro menggunakan serangan yang bersalut Haus Shokuhaki. Yalah, kita dapat tengok yang Luffy membangkitkan Gear 5 dia kot untuk berhadapan dengan Lucci Awakening tu. So aku mengharapkan yang kita juga dapat tengok Zoro yang menggunakan serangan maut pada Lucci. Tapi tak pula kan. Tapi tak apalah, sebab berkemungkinan Zoro akan menggunakan serangan yang lebih hebat tersebut untuk berhadapan dengan Admiral Kizaru nantinya. Mungkin Oda nak tunjuk rematch Sebaudi pula kali ni. Yalah, rematch NS Lobby dah settle kan. Jangan Oda buat Zoro masih lagi nak kena pijak dengan Kizaru. Sudah. Kalau tak, spoiler chapter tu nanti kan. Macam mana pula menurut kalian, gang? Seterusnya, antara benda yang paling menarik untuk dibincangkan adalah tentang watak Stussy yang merupakan klon bagi Miss Buckingham Stussy, the member of Frogs Pirates, sekaligus merangkap eksperimen nombor 1 klon yang berjaya diciptakan oleh Mads. Mads tu, gang, bukannya oleh Vegapunk seorang, akan tetapi oleh beberapa saintis yang memang sangat terkenal dengan ilmu mereka yang luar biasa. Kita sendiri dapat tengok dalam cover page pada kali ini, Caesar dengan Devil Fruitnya, Queen dengan virusnya, dan Judge dengan lembingnya. Cover page ini possibly menunjukkan kepada kita kemahiran bagi setiap watak itu sendiri. Maka si Stussy ini merupakan satu produk yang berjaya diciptakan dengan kerjasama mereka semua. Tapi kan guys, aku merasakan yang sebenarnya kesemua mereka, yakni Judge, Queen dan juga Caesar ini hanya sekadar membantu Vegapunk seperti mana satelit-satelit Vegapunk sahaja. Sebab itulah kenapa dalam cover page chapter pada kali ini kita dapat tengok yang Vegapunk sudah tiada bersama mereka, memandangkan dalam timeline cover page pada kali ini Vegapunk berkemungkinan telah menyertai world government dan mendapat dana yang cukup untuk menghasilkan satelit. Aku berpendapat sedemikian kerana kita dapat tengok yang pada cover page chapter kali ini Queen sudah pun menjadi lebih gemuk jika nak dibandingkan dengan cover page chapter pada 1070 yang lepas. Maka aku percaya yang timeline bagi cover page chapter pada kali ini adalah selepas pembubaran Mads dan Vegapunk telah pun menyertai world government. Sebab itulah aku berpendapat yang idea sebenar bagi penciptaan Stussy ini adalah idea milik Vegapunk. Aku berpendapat sedemikian kerana Judge, Queen dan Caesar ini memang tidak dinafikan merupakan saintis yang hebat, akan tetapi mereka semua ini masih lagi ada kekurangan yang mereka miliki. Contohnya, kita dapat lihat Caesar dengan Devil Fruit Smile-nya yang gagal itu, Queen dengan virusnya yang masih lagi mampu untuk di-counter oleh Chopper dalam masa yang singkat, dan Judge pula dengan klon dia yang masih lagi tidak sekuat klon yang diciptakan oleh Vegapunk. Maknanya, mereka ini mungkin mempunyai kemahiran, akan tetapi tidak mempunyai kepakaran dalam bidang mereka. Sebab itulah aku berpendapat yang Stussy ini walaupun diciptakan oleh Mads, namun sebenarnya Vegapunk lah yang telah menjadi mastermind untuk penciptaan Stussy ini. Untuk kemampuan Stussy sebagai seorang klon pula, aku tidak meletakkan expectation yang terlalu tinggi kat dia. Maksud aku, kalau nak dibandingkan Stussy dengan
Pacifista dan Seraphim, sudah pastinya Seraphim dan Pacifista jauh lebih kuat daripada Stussy kalau diikutkan logik akal begitulah kan. Maksud aku macam ni lah, kalau kita nak bandingkan iPhone 14 dengan iPhone yang first edition dulu, sudah pasti iPhone 14 jauh lebih canggih dan hebat berbanding dengan iPhone yang pertama diciptakan. Maka aku juga meletakkan konsep yang sama kepada Stussy. So untuk mengatakan yang Stussy ini mempunyai kemampuan klon yang sehebat Seraphim daripada segi ketahanan dan kekuatan berdasarkan penciptaan mereka, maka aku kurang bersetuju. Yelah, kita dapat tengok yang Seraphim ini dikatakan oleh Edison masih lagi terlalu kecil, seolah-olah Seraphim ini mampu untuk membesar dan menyesuaikan diri dengan keadaan semasa seperti mana manusia yang sebenar. Akan tetapi untuk si Stussy ni pula, kita dapat tengok dalam cover chapter yang ke-1070, watak perempuan yang berada bersama-sama dengan Mads itu sudah pun berada pada usia seorang yang dewasa, dan aku percaya bahawa watak itu adalah Stussy yang merupakan klon pertama yang berjaya diciptakan oleh Mads. So kita dapat tengok yang walaupun sudah hampir 38 tahun berlalu selepas Stussy diklonkan, usia Stussy tetap tidak bertambah, berbeza dengan Seraphim yang dikatakan mampu untuk meningkat dewasa. Aku berpendapat yang Stussy ini diklonkan pada 38 tahun yang lepas kerana aku percaya yang Stussy ini diklonkan oleh Mads selepas daripada kekalahan Rock Pirate di God Valley. Ialah sebabnya usia Stussy klon ini dilihat sangatlah selari dengan timeline Rock Pirate yang berada pada usia prime mereka pada masa tersebut, seperti mana Big Mom yang masih lagi muda dan cantik pada 38 tahun yang lalu. Ataupun berkemungkinan Stussy ini kekal awet muda disebabkan oleh gen Dracula ataupun vampire yang terdapat dalam diri dia, seperti mana yang kita dapat tengok pada chapter pada kali ini, memandangkan salah satu daripada kemampuan vampire ataupun Dracula ini mempunyai kemampuan untuk menghentikan penuaan mereka. Jadi mungkinkah seperti mana Vegapunk mencampurkan genetik bangsa Lunarian ke dalam Seraphim pada kali ini, Vegapunk juga telah mencampurkan genetik bagi bangsa Dracula ke atas Stussy clone ini, ataupun Stussy clone ini telah pun memakan buah iblis mythical Zoan model Dracula menyebabkan dia mempunyai sayap seperti itu. Bagaimana menurut kalian guys? Please drop your comment down below. Okay? So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi